Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid tahun 6 SK Kampung Batu? Cikgu mengharapkan awak semua berada dalam keadaan sihat sejahtera bersama keluarga yang tersayang. Okey, baiklah, hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita dalam talian, iaitu di mana kita akan membincangkan cara-cara menyelesaikan soalan latihan bersepadu matematik UPSR set 2 yang telah cikgu berikan kepada awak pada minggu ini. Okey, kita tengok pada soalan yang pertama. Kamu telah diberikan 6 digit nombor seperti di bawah ini. 6, 0, 1, 9, 8, 2. Dengan menggunakan semua digit tersebut, hasilkan satu nombor 6 digit terkecil dengan betul. Bermaksud awak kena guna semua nombor-nombor yang telah dinyatakan ini. Kemudian awak perlu hasilkan satu nombor 6 digit. Okey, pertama sekali kita akan buat dia punya nilai tempat dia dulu. Okey, cikgu buat 6 garis. 6 garis ni sebenarnya ada maksud. Yang paling hujung ni adalah sah, puluh, ratus, ribu, puluh ribu dan ratus ribu. Okey, kita akan menggunakan digit ni hanya sekali sahaja. Okey, kita akan hasilkan 6 digit terkecil. Bermaksud kita kena pilih digit yang paling kecil. Kita tidak boleh ambil sifar sebab sifar ni adalah sesuatu digit yang tidak mempunyai apa-apa nilai. Jadi kita perlu ambil nombor 1 sebab 1 adalah digit terkecil dan mempunyai nilai. So kita letak nombor 1. Okey, kemudian barulah kita letakkan nombor atau digit sifar yang kedua sebab kita nak jadikan dia nombor yang terkecil. So bermaksud 1 dan sifar kita jangan ambil lagi. Okey, sekarang antara 4 digit ni manakah yang lebih kecil? 2. Jadi kita letak 2 Okey, kita pangkahkan. Sekarang tinggal 6, 9 dan 8. Mana yang lebih kecil? 6. So kita ambil 6. Kita letakkan dekat nilai tempat ratus. Dan sekarang tinggal 9 dan 8. Mana yang lebih kecil? 8. So kita letak 8 dekat 10 dan pastinya 9 di sah. Oleh itu sebenarnya dia bukannya jarak ni bukanlah apa pun sebenarnya. Sebenarnya kita nak bagi tahu kat sini, kita kena tulis balik semula nombornya ialah seperti ini. Okey, oleh itu nombor yang terkecil yang boleh kita hasilkan dengan digit-digit ni ialah 102,689. Selesai soalan 1. Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Soalan kedua. Terdapat segi 4 tepat. Okey, ini segi 4 tepat yang dibahagikan atau dipotong ataupun dibuat bentuk lah. Okey, kepada beberapa bahagian yang sama besar. Okey, beberapa ni maksud sesuatu kita boleh kira lah lepas ni kita nak tahu berapakah bahagian yang dihasilkan yang sama besar. Okey, soalan pertama. Tuliskan pecahan. Okey, maksudnya dia nak pecahan dan dia nak yang berlorek. Pecahan yang berlorek. Bermaksud pecahan mesti ada satu simbol apa ni? Per. Ini nama dia simbol per. Okey, bila kita sebut pecahan, pecahan di atas ni kita panggil sebagai pengangka, yang bawah ni adalah penyebut. Penyebut adalah jumlah keseluruhan, termasuklah yang berwarna hitam ni atau kelabu ni dan juga yang berwarna putih. Jadi semua sekali kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kita tulis 10 dekat sini. Okey, yang berlorek bermaksud apa yang soalan tu nak? Pecahan berlorek maksud yang berlorek yang minta maaf ialah bentuk yang kita nak lah, segi 4 sama yang kita nak tu, yang kecil ni. Okey, so kita kira lah ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kat sini ada 6, cikgu tulislah 6. Okey, sebelum awak nak meninggalkan jawapan ini, awak tak boleh tinggalkan begitu saja. Awak kena semak dahulu sama ada jawapan itu boleh dipermudahkan atau tidak. Okey, kalau tengok kat sini 6 dengan 10 boleh permudahkan, iaitu kita bahagikan dengan sifir 2. Kerana 6 dengan 10 berada dalam sifir 2. Okey, 6 bahagi 2 ialah 3. Per sama 10 bahagi 2 ialah 5. Oleh itu jawapan akhirnya ialah 3/5. Okey, soalan seterusnya. Nyatakan kawasan yang berlorek itu, bermaksud jawapan yang sama, kepada peratus.
Okey, bila kita nak tukarkan kepada peratus, kita akan ambil saja pecahan. Tak kisah ambil yang mana pun, yang ini pun boleh, yang ini pun boleh. Tapi cikgu sarankan awak ambil yang inilah. Okey. Okey, tapi boleh juga pakai yang ini. Tapi sebenarnya kalau kita pakai 6/10 lebih mudah untuk kita menyelesaikannya berbanding dengan 3/5. Ada sebab Okey, cikgu nak ambil 6/10 sebab 6/10 ni lebih mudah cikgu rasa. So cikgu ambil 6/10 darab dengan 100%. Okey, cikgu akan buat dua strategi supaya awak faham kenapa cikgu kata ambil 6/10 ni lebih senang. Okey, dengan menggunakan teknik pemansuhan, potong atas, potong bawah, bermaksud 6 darab 10. So jawapan dia ialah 60%. Okey, bagaimana kalau kita guna teknik yang kedua? Kita ambil 3/5. Boleh juga. 3/5 kita darab juga dengan 100%. Kaedahnya adalah sama. Darab dengan 100%. Okey. So 100 darab 3 ialah 300. 300 bahagi 5. Okey. 300 bahagi 5 ialah 60. Tulis simbol peratus. Jawapan sama kan? Tapi cikgu rasa kalau murid yang dah mahir, sebenarnya mudah saja 300 bagi 5 ni. Tapi kalau murid yang tak berapa mahir dalam sifir, 300 bagi 5 ni awak kena buat bentuk lazim lah, banyak kerja dan melambatkan. Jadi better awak ambil 6/10. Okey, kita teruskan dengan soalan yang seterusnya, iaitu soalan yang ketiga. Okey, soalan ketiga ialah harga telefon pintar ialah RM2,540. Harga radio pula ialah 2/5 daripada. Daripada ni bermaksud darab Harga telefon pintar itu bermaksud darab dengan harga telefon pintar ni. Harga seterika pula ialah RM750 lebih murah. Lebih murah operasi tolak daripada radio. Okey, so dalam cerita ni sebenarnya kita kena selesaikan satu persatu, iaitu di mana kita kena cari dulu harga radio, lepas tu kita kena cari pula harga seterika. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, kita tengok dulu soalan yang pertama. Kirakan harga bagi radio itu. Okey, bila harga radio bermaksud harga radio pula ialah 2/5 daripada darab harga telefon pintar. Bermaksud ayat matematik dia ialah seperti ini. 2/5 darab RM 2,540. Okey, so kita buatlah jalan pengiraan dia di sebelah sini pun boleh. Okey, kita tuliskan pengiraan dia RM 2,540 darab dengan 2. Okey, sifar darab 2, sifar 4 darab 2, 8, 5 darab 2, 10, 1 di atas, 2 darab 2, 4 tambah 1, 5. Okey, kemudian kita bahagikan jawapan ni dengan 5. Okey, tuliskan RM dia. Okey, 5 darab 1, 5. Habis, turunkan kosong. 5 darab sifar. Sifar. Habis, turunkan 8. Okey, 5 darab 1, 5. Baki 3. Turunkan sifar. 5 darab dengan 6 ialah 30. Okey, so jawapannya ialah RM RM1,016. Itulah jawapan bagi soalan A. Harga bagi radio. Okey, soalan yang kedua. Berapakah harga bagi seterika? Okey, seterika pula dia cakap harga seterika ialah RM750 lebih murah. Lebih murah bermaksud operasi tolak. So kita ambil lah harga radio yang kita dapat ni, sebab dia kata lebih murah daripada harga radio bukan harga telefon pintar. Daripada radio. Radio ialah ini jawapan dia. So bermaksud harga radio ni tolak dengan berapa yang RM750 tu. So B cikgu nak tuliskan RM RM1,016 tolak dengan RM750. Pastikan kedudukan nilai tempat bagi setiap digit adalah betul 6 tolak sifar 6. 1 tolak 5 tak boleh, pinjam jadi 9. Sini jadi 11. 11 tolak 5 ialah 6. 9. Okey 9 tolak 7 ialah 2. So jawapannya ialah
RM266 bagi harga Stereca. Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya, soalan ketiga. Amin membayar RM4,000 untuk membeli ketiga-tiga dengan diskaun sebanyak 10% daripada jumlah harga barangan itu. Kirakan baki wang Amin. Okey, soalan ni agak susah sikit dan soalan ni memerlukan pengiraan yang agak banyak dan kemungkinan memerlukan ruang yang agak besar. Jadi cikgu akan buat di sini sikit dan di bahagian bawah sikit lah ya. So pertama sekali kita perlu cari jumlah dahulu ke semua barangan-barangan ini, iaitu radio, Stereca dan juga telefon pintar. Okey, so kita ambil dulu, kita tambahkan telefon pintar campur dengan harga radio dan juga dicampur lagi dengan harga Stereca. Kita tambahkan. Okey. Ni sin 12. 4 tambah 1, 5, 6, 12 juga. 1 naik atas. 5, 6, 7, 8. 2 tambah 1, 3. Okey, so jumlah keseluruhan yang perlu dibayar ialah RM3,822. Okey, tetapi kita kena ingat barangan tersebut diberikan diskaun. Diskaun ni maksudnya pengurangan harga sebanyak berapa peratus? 10%. Jadi kita kena cari berapa 10% ni. Okey, tapi cikgu nak gunakan kaedah yang lebih cepat di mana kita ambil 100% tolak dengan diskaun. Sebab bila kita nak membeli satu barang tu, kita akan tolaklah dengan harga dengan diskaun tu. Diskaun tu ialah 10%. Jadi yang kita kena bayar ialah 90%. Ni shortcut terus awak kelas senang terus, kita ambil 90%. So cikgu boleh tulis kat bawah ni lah ya. Soalan C juga. Okey, 90% daripada ataupun darab dengan harga yang telah kita tengok tadi tu, jumlahnya ialah 3,822. Okey, so kalau penyelesaian dia 90% darab dengan RM 3822 atau 3,822. Okey, kita potong sifar, So kita selesaikan dekat sini. RM darab dengan 9. Sifar 9 ingat tak? Ingat kan? Okey, 9 darab 2 is 18. 9 darab 2 18 tambah 1 19. 8 darab 9 ialah 72 tambah 1 73. 3 darab 9 ialah 27. 27 tambah 7 ialah 34. Okey, tapi dah selesai ke? Belum lagi ya. Kita belum lagi bahagikan dengan 10. Ni kena bahagi tau. Jawapan ni kita kena bahagi dengan 10. Tapi kalau nak bahagi dengan 10 tu, cikgu rasa okey, awak tulis kat sini RM 34,398 bahagi 10. Maksud kita akan gerakkan titik dia sebanyak satu kali sahaja. Okey, titiknya tak ada sebenarnya, nampak kan? Tak ada kan? Jadi kita wujudkan titik dekat belakang dia. So kita akan gerak sekali, bermaksud bahagi bar dah kan? Bar maksudnya ke arah ke sini dah ke sini. So kita akan gerakkan sekali, bermaksud sebab 10. So jawapan sebenarnya yang perlu dibayar ialah RM3,439.80. Okey, adakah ini jawapannya? Belum, kita belum selesai lagi ya, sebab dia kata kirakan baki. Tu cikgu kata soalan ni agak banyak sikit jalan kerjanya, kita perlu buat So baki bermaksud tolak. Okey, kita gunakanlah operasi tolak. Cikgu buat dekat bawah ni. Kita ambil harga dia iaitu RM 4,000. Minta maaf, bukan harga jumlah bayaran kita bayar dengan harga 4,000 Amin ni bayar dengan harga 4,000. Jadi bila kita nak cari baki, kita kena guna operasi tolak lah. RM RM3,439.80. Okey, untuk soalan ni, untuk 4,000 tidak ada sen. Jadi kita perlu letakkan sen dia.
Sifar, sifar. Jangan lupa, itu perkara yang sangat penting. Kalau tidak, jawapan kita akan salah. Sifar tolak sifar is sifar. Sifar tolak 8 tak boleh. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Jadi 3. So sini 9, sini 9, sini 9 dan last kali ialah 10. 10 tolak 8, 2. 9 tolak 9, sifar. 9 tolak 3, 6. 9 tolak 4 ialah 5. 3 tolak 3, habislah. Oleh itu, jawapannya terakhir bagi wang Amin tu ialah RM560.20. Okey, kita selesaikan. Dah selesai dah soalan tu. Kita pergi kepada soalan yang keempat. Soalan yang keempat. Puan Sarah membeli 2/1/4 kg ikan tenggiri, 9/10 kg ikan bawal dan 4/5 kg udang. Kirakan jumlah. Jumlah bermaksud operasi tambah. Dalam kilogram, GC makanan laut yang dibeli oleh Puan Sarah. Bermaksud kita kena buat dalam penyelesaian masalah dalam bentuk pecahan. Okey, so kita tak payah tulis dia punya unit dia. Last kali baru kita tulis unit dia. Okey, kita selesaikan dulu. Tambah dengan 9/10. Okey. Tambah dengan 4/5. Okey. Macam mana kita nak selesaikan soalan ni supaya kita boleh samakan 10, 4 dengan 5? Ya, kita menggunakan operasi darab. Sebenarnya kita kena buatlah sifar 4, 10 dengan 5 ni. Tapi untuk pelajar yang sudah mahir, dia tahu sebenarnya 4 ni kita akan darab dengan 5. Kenapa? Sebab 4 darab 5 ialah 20. Dan automatik 5 pun akan darab dengan 4. Akan jadi 20 juga. So yang ini pun akan ikut darab 4. So yang atas pun akan ikut darab 5. 10 ni kita nak ikutlah 20 kan. Jadi 10 mestilah darab dengan 2. So 9 pun darab dengan 2. So semua benda ni sebenarnya kita nak samakan penyebut dia kepada 20. So kita selesaikanlah. Kita kemaskan 1 darab 5, 5. 20. Tambah 9 darab 2, 18. 20 tambah 4 darab 4 ialah 16, 20. Okey, setakat tu boleh faham Okey, cikgu naikkan sikit. Jadi macam tu. Okey, kemudian sekarang ni barulah kita selesaikan di mana 2 tambah dengan tak ada nombor kat sini. Tak ada nombor sini, dia akan tetap menjadi 2. Okey, 5 tambah 18 ialah 23. 23 campur dengan 16 ialah 39. Betul? Betul lah. 39 per 20. Okey, kalau awak tak mahir 5 ni, awak tak tahu 23 tambah dengan 16 yang awak tak tahu kan. So awak buatlah bentuk lazim kat sini, tak ada masalah Okey, kalau nak tinggalkan soalan ni begini sahaja, jawapan ni begini saja, tidak betul kerana 39 adalah adalah sesuatu nilai yang lebih besar daripada yang bawah dia, iaitu 20. So kita kena menggunakan penyelesaian tukarkan kepada pecahan nombor bercampur. 39 bahagi 20. So kita buat kat sini 39 bahagi 20. So 20 darab 1, 20. Pakinya ialah 19. So kita buat punggung beruk. So kat sini ialah 1, 19 per 20. Okey, so automatik yang nombor ni dah tak ada dia akan jadi 2 ni sahaja. So 2 ni kita tambahkan dengan 1 yang dekat sini. Okey, cikgu ulang balik. Kita dah selesaikan tadi 39 bahagi 20. So 20 darab 1, 20 bagi 19. So kita akan ambil 1 ni, dia akan ikut arah jam 1 ni atas, 1 besar, 19 ni naik atas, 20 ni di bawah lah. Okey, kemudian 1 ni akan tambah dengan 2. Yang ini dah hilang sebab kita dah tukar tadi. So jawapannya adalah 3 19 per 20 kilogram. Jangan lupa unit kilogram sebab kat sini dia kata dalam kilogram. So kita dah selesai dah soalan yang keempat. Baiklah, kita pergi pula kepada soalan yang kelima. Boleh lagi tak ni? Boleh, awak kan boleh. SKKB sentiasa boleh. Okey, kita teruskan dengan soalan yang kelima. Terdapat 8 paket biskut. Setiap paket mengandungi sejumlah. Sejumlah ni sebenarnya adalah perkataan menunjukkan anu kita tak tahu ada berapa. Okey, setiap ni mestilah operasi darab. Cikgu dah pernah ajar dulu. Setiap berada di tengah-tengah ialah operasi darab selalunya. Okey. Sejumlah bilangan biskut yang sama banyak. Okey, jumlah biskut di dalam semua paket itu ialah 960 biji. Soalan 1.
Nyatakan anu dalam situasi ini. So anu je ialah sejumlah bilangan biskut. Awak tahu ke bilangan biskut tu ada berapa? Yes, awak tak tahu. Cikgu pun tak tahu. Tapi sebenarnya kita boleh dapat tahu dengan menggunakan pengiraan lah. So sebenarnya anu ialah sejumlah bilangan biskut. Okey, soalan 2. Tuliskan ayat matematiknya dengan betul. Tuliskan ayat matematik bermaksud kita kena buatlah ada simbol tambah semua tu kan. Okay, tapi dalam soalan ni bukan operasi tambah. Operasi apa? Darab. So kita ambil dulu nombor apa ni? 8. 8 darab sejumlah. Maksudnya anu. Okey, so anu ni yang sama banyak. Jumlah biskut di dalam paket itu ialah ni sama dengan ya. Ialah 960. So inilah dia punya ayat matematik dia. 8 darab anu sama dengan 960. Okey, kita teruskan dengan soalan yang ketiga. Kirakan bilangan paket biskut yang ada. Maksudnya dia nak tanya paket tu ada berapa lah. Okey. Bermaksud sebenarnya soalan ni agak tak berapa betul sebenarnya. Berapakah bilangan biskut? Okey, sebenarnya berapakah kira bilangan biskut yang ada dalam setiap paket? Okey, cikgu minta maaf soalan ni agak mengelirukan sikit. Bukannya bilangan paket. Bilangan paket kita dah tahu dah ada 8. Okey, yang kita tak tahu ialah kira bilangan biskut yang ada dalam setiap paket. Tapi jalan penyelesaiannya ialah gunakan ayat matematik yang sama. Okey, macam mana kita nak selesaikan ni? Okey, 8 darab anu sama dengan 960. Kita nak cari anu bermaksud ni darab kita akan menggunakan songsangan. Songsangan bermaksud bahagi. So 8 darab anu sama dengan 960. 960 yang ni anu saja ialah kena bahagi dengan 8. So kita pun buatlah bentuk lazim. 960 bahagi 8. Okey. Selesaikan. 8 darab 1 8. Baki 1 turunkan 6 jadi 16. 8 darab 2 16. Habis turunkan sifar. Habis 8 darab sifar sifar. So jawapan ni ialah 120 biskut dalam satu paket. Kalau tak percaya, awak cubalah ambil 8 ni, cuba darab dengan 120, dapat tak 960? Sudah semestinya dapat lah, sebab dia sebenarnya adalah songsangan. Darab adalah songsangan bagi bahagi dan begitulah sebaliknya. Okey, soalan seterusnya. Soalan 6. Ada kotak segi 4 sama 4. Ada bulatan nombor perpuluhan 20.91 dan segitiga 51. Okey, soalan pertama. Darabkan nombor dalam segi 4 sama. Ni segi 4 sama. Darab dengan bulatan. Oh, bermaksud ni kena darab. Okey, awak boleh conteng macam ni tau, sebab ni akan memudahkan awak dan awak akan nampak apa yang awak nak buat sebenarnya. Okey, so kita selesaikan soalan nombor 1. Kita ambil lah nombor yang lebih panjang iaitu 20.91 ni didarab dengan 4. Boleh je sebenarnya 4 ke atas, tapi awak akan pening nanti. Kita awak akan ambil nombor yang lebih panjang sikit di atas dan nombor yang lebih pendek di bawah. Okey, 1 darab 4 4. 9 darab 4 36. Titik mesti sama. Sifar darab 4 sifar tambah 3 3. 2 darab 4 8. Okey, selesai soalan nombor 1. So jawapannya ialah 83.64. Okey, kita teruskan dengan soalan yang kedua pula. Nombor di dalam segitiga. Ni segitiga 51 ditolak nombor dalam bulatan. Bermaksud nombor ni ditolak dengan nombor ni. Apakah jawapannya? So kita akan guna operasi tolak. Sebab dia memang cakap kat situ ditolak. Okey. Okey. So kita gunakan 51 tolak 20.91. Mesti awak pelik kan kenapa cikgu tak letak 51 kat sini. Okey. Awak kena faham sebenarnya 51 ni dia punya perpuluhan dia atau titik dia sebenarnya ada tapi disembunyikan. Dia dekat belakang. Kan cikgu dah cakap bila kita nak guna operasi melibatkan perpuluhan, kita kena pastikan titik perpuluhan tu mesti sama. Dan
Di belakang ni kita tambah sifar-sifar dia. Dia macam duit jugalah. Okey, macam RM juga kan, juga tambah sifar-sifar. Sama je, cuma sekarang ni dah tajuk perpuluhan lah. Memang ada kaitan pun perpuluhan dengan wang ni sebenarnya. Okey, kita tolak sifar tolak 1 tak boleh. Sifar tolak pun tak boleh juga. Kita akan pinjam dari sini jadi sifar. So sini akan jadi 9 dan yang terakhir akan jadi 10. 10 tolak 1 is 9. 9 tolak 9 sifar. Sifar tolak sifar is sifar. 5 tolak 2 ialah 3. So jawapan ni ialah 30.09. Okey, kita teruskan dengan soalan yang seterusnya, iaitu soalan yang ke-7. Sebuah syarikat telah menyumbangkan 320 kotak jus apple kepada sebuah sekolah. Setiap kotak mempunyai 24 botol jus apple. So kita ada tengok kat sini perkataan setiap. Okey, macam cikgu cakap tadi, setiap kalau berada di tengah-tengah ialah operasi darab. Okey, so kita akan guna operasi darab lah. Okey, soalan 1. Tuliskan ayat matematik bagi situasi di atas. So kita tuliskanlah ayat matematik dia. 320 darab dengan 24 sama dengan petak atau anu Okey, soalan yang kedua. Kirakan bilangan botol jus apple. So kita selesaikanlah soalan yang kita dah ayat matematik yang kita berikan tu, sebab itulah yang sebenarnya jawapan yang akan kita cari sebenarnya. Okey. 320 darab dengan 24. Okey. Sifar darab 4 sifar. 2 darab 4 8. 3 darab 4, 12. Okey, selesai bagi nombor 4 ni. Okay, sekarang kita kena darab dengan 2 pula. Sifar darab dengan 2 ialah sifar. 2 darab 2 ialah 4. 3 darab 2 ialah 6. Okey, kemudian kita tambahkan Okey, sifar tambah tiada nombor, sifar. 8 tambah sifar is 8. 2 tambah 4 ialah 6. 1 tambah 6 ialah 7. So jawapan dia ialah 7,680 botol jus apple. Okey, selesai dekat situ. Okey, sekarang kita pergi kepada soalan yang seterusnya, soalan yang ketiga. Jus apple tersebut, maksudnya ni lah diagihkan sama banyak bermaksud operasi bahagi kepada 12 buah kelas. Kirakan bilangan jus apple bagi setiap kelas dapat. Bermaksud setiap berada di belakang. Okey, setiap berada di belakang ialah operasi bahagi. Tak macam soalan yang ini, setiap berada di maklumat. Tetapi yang ini setiap ni berada pada soalan. Kirakan bilangan jus apple. Bermaksud dia nak tanya berapa jus bilangan apple tu. Yang setiap kelas dapat. Bermaksud kita guna operasi bahagi. So kita buatlah sifir 12 dulu. 12 24 36 48 60 72 84 96. Okey, selesaikan dalam bentuk lazim. So 7,680 bahagi 12. Okey, 76 ada tak 76? Tak ada paling dekat ialah 72. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kita darab dengan 6 dapat 72. Okey. Okey, 6 tolak 2 ialah 4. Sifar 7 tolak 7 ialah sifar, habis dia. So turunkan 8, 48. So 1, 2, 3, 4 bermaksud 12 darab 4, 48. Okey, selesai kat situ. Turunkan sifar, habis 12 darab sifar. So jawapannya ialah 640 botol jus apple setiap kelas dapat. Cukuplah macam ni pun dah okey dah selesai bagi soalan ke-7. Okey, kita tengok pada soalan terakhir. Raja menunjukkan bahagian derma yang disumbangkan oleh 3 orang murid. Okey, Mimi, Siti, Enot, Mimi, Siti, Mimi. Okey, memang pening kepala kan. So kita gunalah label. Sebenarnya kita gunakan label dengan menggunakan ringkasan. M untuk Mimi, S untuk Siti, E untuk Enot. Dan cikgu buat sempang ni. Bermaksud berapa bahagian lah.
Okey, berapa bahagian Okey, Mimi ada berapa bahagian? 1, 2, 3, 4. Oh, Mimi ada 4 bahagian. Sebab ada 4 kotak, ada 4 bentuk ni kan. So, ada 4 lah. Okey, sekarang kita tengok Siti pula. Siti 1, 2, 3. Oh, Siti ada 3 saja. Okey, Enot. Oh, Enot tak banyak lah. Enot ada mana? Enot 1 je. Kedekutnya Enot. Okey, Enot 1. Okey. Mimi 4 bahagian, Siti 3 bahagian, Enot 1 bahagian je. Okey, soalan 1. Siapakah penderma paling sedikit? Awak tentukan. Ya, jawapan dia adalah Enot lah. Enot kan, Enot 1 bahagian je. Okey, so Enot. Tu dia salah Enot. Enot lucu nama dia, Enot. Okey, soalan seterusnya. Kirakan nilai derma oleh Mimi jika satu bahagian ni ialah RM245. Bukan RM2,000, RM245. So maksudnya kalau satu ni 245. So kalau ada 4 bahagian, macam mana nak cari? Operasi apa? Darab. Boleh juga tambah tambah sebanyak 4 kali. Tapi penat lah, better guna darab sebab darab lebih senang. Maksudnya RM RM245 didarab dengan 4. Kenapa cikgu darab dengan 4? Sebab si Mimi ni soalan nak Mimi kan. Mimi ni Mimi ada 4 bahagian. Sebab tu cikgu darab dengan 4. Okey, 5 darab 4 20. 4 darab 4 16, 17, 18. 2 darab 4 8 tambah 1 9. So, sebenarnya berapa ratus yang Mimi derma? RM980. Selesai bagi soalan 2. Okey, kita pergi pada soalan yang terakhir. Soalan ketiga. Siti menderma lebih banyak daripada Mimi. Adakah pernyataan ini benar? Okey, dia cakap Siti lagi banyak. Kalau awak tengok pun sebenarnya awak boleh nampak sebenarnya Siti tu banyak ke sikit? Sikit. Sebab Siti 3 je, Mimi 4 kan. So of course lah Mimi lagi banyak menderma daripada Siti. Tetapi awak kena buat dalam pengiraan sebelum nak menyatakan benar atau salah. So kita ambil lah Siti punya pengiraan. Sebab Mimi dah kira dah. So kita ambil Siti je. So kita ambil Siti Siti ialah RM245 didarab dengan 3. Kenapa cikgu darab dengan 3? Sebab 3 bahagian bagi Siti. So, cikgu darab dengan 3. So, 5 darab dengan 3, 15. 1 ni atas, 4 darab 3, 12. Tambah 1, 13. 2 darab 3, 6. Tambah 1, 7. Okey, kita buat perbandingan Okey, yang ini ialah Mimi. Yang ini pula ialah Siti. So, awak boleh tengok sini. Siapa lagi banyak? Mimi. Siapa lagi sikit? Siti. Okey. So, kita tengok balik soalan 3. Soalan 3 Siti menderma lebih banyak dari Mimi. Benar atau salah? Salah. So, awak kena tulislah. Pernyataan ini salah ataupun tidak benar. Okey? Tak kisahlah. Salah boleh, tidak benar pun boleh. Betul lah tu. Palsu pun boleh, tak ada masalah. Yang penting cikgu tahu yang sebenarnya awak tak sokong pernyataan tu. Okey, so kita dah habis dah soalan 8 bagi semua soalan dalam set kedua ni. So cikgu mengucapkan terima kasih kepada awak, kepada yang berusaha untuk membuat. Cikgu harap video ini akan membantu awak untuk menyelesaikan soalan-soalan yang telah cikgu berikan sendiri. Okey, bukan tiru awak buat, cuba buat dulu. Okey, awak tengok video dan cuba buat sendiri dan bandingkan jawapan awak dengan jawapan cikgu. Okey, so tu saja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada sesi yang akan datang.